semua sekali terima kasihlah sebab sudilah luangkan masa hari ni, okey, untuk kita sebenarnya lebih pada perkongsian lah okey, tentang penggunaan ROT. Okey, ROT tu dia sebenarnya stand for Research on Template. Research on Template yang dipelopori oleh Dr. Otis ni lah. Sebab tu kalau tengok dia punya bahan dia semua ada OT kat belakang lah. Dia punya trademark dia lah. Dah banyak version dah pun. Ni ke version 2019 ni version. Dan tak perlu ROT ni sebenarnya adalah dia lebih kepada research proposal lah. Maknanya kita nak dapatkan satu overview ataupun gambaran secara keseluruhan tentang kita punya research dalam satu line kertas. Satu line kertas. Jadi sepatutnya kalau siapa yang lepas ni macam As dapat interview nanti, bawa ROT ni pun boleh dah. Sebab ada calon HLP tahun lepas yang saya jumpa, dia bawa ROT ni je masa dia present proposal dia. Sebab present proposal tak silap saya dalam 15 minit je. 15 minit. Dia pun dia ada hadkan slide 3 slide ke 5 slide macam tu lah. Jadi tak banyak kita boleh buat lah. Jadi dalam ROT satu slide ataupun 2 slide kita dah boleh menerangkan secara keseluruhan kita punya research tadilah. Okey, kalau ada apa-apa persoalan nanti boleh terus tanyalah. Okey. Kita pun bukan formal pun. Okey. Okey, saya kongsi lepas tu saya tunjukkan contoh lah. Okey, tak perlu follow pun semua ni, yang mana yang ada berkaitan dengan kita je lah. Sebab ROT ni sebenarnya dia Dr. Oti dulu buat pun untuk student PhD okey, tak perlulah kita ikut follow semua sekali. Okey. Okey. Saya share. Okey. Nampak tak? Nampak dah. Okey. Nampak. Jadi kalau kita sampai sini je lah. Kita akan discuss sampai sini je. Yang bawah ni tak payah ni. Di bawah ni semua untuk Gantt chart Sebab PhD dia ada 6 semester tu. Jadi dia nak suruh buat Gantt chart lah. Nak tengok kita punya progress macam mana okay. Tapi kalau kita nak buat untuk kita punya sebagai panduan untuk kita punya R&D ni pun boleh juga. Kita buat dalam bentuk minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4. Nak tengok kita punya progress macam mana boleh juga sebenarnya. Okay, kita go through one by one. Okay, tak ada masalah. Ni nama letaklah nama masing-masing lah Okay, nama, tarikh. Okay, working title ni sebenarnya tajuk ni sepatutnya jangan fikir tajuk lagi lah. Lebih kurang macam tu lah. Tajuk ni kita fikir last sekali. Bila dah siap semua baru kita fikir tajuk yang sesuai. Sebab tu dia tulis working title. Sebab tajuk ni kalau kita awal-awal lagi kita setkan tajuk, nanti kita akan kita punya idea tu tak boleh berkembang jauh sangat. Sebab kita akan tertumpu pada tajuk tu je. Sedangkan idea kita boleh berkembang dengan lebih lagi sebenarnya. Boleh berkembang dengan lebih lagi. Okay, ada siapa masuk ni? Okay. Selamat datang, kita pun baru start Siapa? Hafiza punya. Okay, terima kasih Shu baru masuk Kita baru start je sekarang. Okay, jangan tulis title lagi. Tajuk ni biar dulu. Jangan letak lagi tajuk ni. Nanti last nanti kita fikirkan. Yang kita kena fikir nombor satu adalah ni. Problem statement dulu. Apa isu yang kita nak perkenalkan? Yang kita nak perkenalkan, apa isu yang kita nak ketengahkan? Sebab setiap research ni dia mesti bermula dengan isu. Dia mesti ada permasalahan. Kalau tak ada masalah, tak ada guna kita buat research. Sebab research adalah untuk menyelesaikan masalah. Saya tunjuk contoh. Ni contoh saya ambil yang nama Farhana juga ni. Kebetulan nama sama dengan KU. Farhana juga
Okey. Okey, macam Farhana ni, Dr. Farhana dia buat instrumen untuk tak dapat, tak, saya tak share. Nampak tak? Tak nampak doktor. Nampak? Tak nampak ya? Tak nampak. Saya tak share. Okey. Key, present now, window. Ni yang Farhana punya Nampak tapi dia guna yang lama ni, tapi tak apalah, saya nak fokus kepada problem statement ni sebenarnya. Nampak Okey ya. Nampak doktor. Jadi isu dia ni kita jangan tengok tajuk lagi. Okey, isu dia sebenarnya adalah isu yang utama dia Isu utama dia sekarang ni adalah penurunan pelajar-pelajar yang mengambil aliran sains di upper secondary form 4 form 5 lah. Okey, dan penurunan ni sangat ketara. Daripada 44% in 2011 kepada 21% 2014 Okey, maknanya ini isu besar sebab ini adalah isu nasional. Isu lah tu. Jadi kita pilih dulu isu apa. Ya, dalam kajian kita tu. Okey, contoh katalah isu kita adalah yang sekarang ni lah, yang sekarang ni senang lah isu sekarang ni pelajar yang e-learning sekarang ni lah. Ataupun online learning lah. Pelajar tidak dapat mengikuti isu dia adalah pelajar tidak fokus ke, pelajar tidak dapat memahami pembelajaran secara online. Itu isu lah tu. Dan isu besar juga tu. So kita pilih satu isu. Jangan banyak-banyak sangat, satu isu. Isu yang besar. Dan isu tu perlu ada support lah. Macam ni dia dapat daripada Academy of Science. Academy of Science. Kita, untuk peringkat kita boleh dapatkan isu-isu ni daripada kalau nak keluar daripada ruang lingkup kita lah daripada matrik, kalau kita nak fokus pada matrik, kita boleh ambil isu-isu dalaman kita je lah. Tapi kalau boleh biar ada sumber lah daripada mana kita dapat tu contohnya daripada laporan, kebanyakan yang saya tengok sebelum ni lah, laporan kerja calon contohnya Okey, laporan kerja calon. Dia dapati pelajar tidak dapat memahami satu topik ni, tak boleh begini. Okey, tu sumber lah tu. Okey. Okey. Ada soalan tak tentang isu ni? Doktor nak tanya. Kalau macam isu ni kan, kalau dari pemerhatian tu dia tak kuat sangat ke macam mana kalau kita kata? Pemerhatian tu sebab dia tak ada support jadi tak berapa clear sangat lah pemerhatian ni. Dia tak ada support yang kuat lah. Contohnya laporan ataupun daripada minit mesyuarat pengurusan mesyuarat kurikulum mendapati 45% pelajar tidak, itu okey lah tu kalau tu mana ada sumber lah. Ada sumber lah kan. Kalau setakat pemerhatian ni macam tak berapa kuat lah kot unless kita buat kajian tindakan. Kajian tindakan tak apa. Sebab kajian tindakan kita buat untuk kelas kita je kan. Tak apa. Tapi itu pun kita tak gunakan pemerhatian daripada ujian diagnostik contohnya yang dibuat ke atas 15 orang pelajar kelas-kelas ni, didapati pelajar tidak dapat menjawab soalan yang berkaitan dengan penamaan sebatai organik contohnya lah. Pun kena ada sumber juga. Pun kena ada sumber jugalah. Okey. Okey. Doktor, ada lagi tak? Macam, ya. Doktor, kalau macam temu bual pun tak kira sumber ke? Temu bual dengan pelajar Macam okay, kita boleh temu juga. bual pelajar pensyarah lain ke? Boleh. Boleh juga. Boleh juga. Hasil daripada temu bual dengan pelajar, dia dapati pelajar ni. Okey, kalau nak kuat lagi dan dapatan ni sebenarnya adalah selari dengan dapatan yang kajian yang dibuat oleh
Siapa-siapa lah kita baca artikel mana-mana, ataupun dapatan ini juga selari dengan laporan yang dikeluarkan oleh yang KPM-nya laporan lah, apa benda semua tu lah. Benda tu Google dia sebenarnya. Kita nak dapat benda-benda semua tu. Mana adalah sumber yang kuat lah untuk kita buat kajian. Doktor kan nak tanya kalau sumber paper surat khabar tu kukuh tak? Dia kalau dalam ilmiah punya penulisan, dia tak boleh ambil tu sebenarnya. Penulisan daripada surat khabar ataupun majalah ataupun buku okey lah. Dia tak berapa valid. Sama juga macam student suka guna Wikipedia tu tak boleh tu lah. Kalau kira tu memang tak ada value langsung lah kalau Wikipedia, sebab siapa-siapa boleh tulis. Okey. Dia sumber yang utama sekali nombor satu adalah artikel. Iaitu first hand punya source. Artikel. Nombor dua baru pergi ke buku. Buku tu pun bukan, kalau kira bukan, dia masih dikira secondary punya reference. Dia tak kira first hand punya reference. Lepas tu baru pergi pada laporan. Lepas tu biasa yang KPM keluarkan apa? PPPM lah, PPIP apa semua tu. Yang tu sangat berharga sebenarnya tu. Kebanyakan isu kita cari daripada situ. Tapi untuk peringkat lebih tinggi lah. Untuk peringkat kita ni cukup sekadar kita buat temu bual, kita buat ujian. Okey. Boleh lah pemerhatian tu kalau boleh ada sesuatu aktiviti kita buat lah. Setakat kita tengok je macam tak berapa kuat sangat lah Laporan daripada minit mesyuarat kurikulum berapa-berapa mendapati 50% pelajar tidak mencapai target. Lebih kurang macam tu lah. Ada sumber lah. Sebab minit mesyuarat bukan sulit. Laporan kerja calon pun rasa Doktor, kalau kita refer macam daripada rancangan instructional harian ya, sumber lah. Sumber kan. Boleh Boleh. refleksi daripada pensyarah sekian-sekian boleh? Boleh. Okey. Okey. Boleh jugalah. Okey, boleh Okey, isu jangan banyak lah. Satu isu cukup lah. Kita bukannya nak selesaikan banyak masalah. Kita nak selesaikan satu masalah je. Okey, kalau dalam fizik tu mungkin nak selesaikan masalah tukar unit ni. Contohlah. Penukaran unit ni. Satu-satu je. Tak payah banyak lah. Kalau kita nak buat kajian tindakan lah. Okey. Okey, seterusnya. Kita sambung Okey, selamat datang. Ramai dah ni. Zawani Mat Zawani fizik ke Mat Fizik. Zawani fizik. Fizik. Tak mahu orang fizik ni. Okey. Okey. Saya share seterusnya Lepas tu kita tengok isu Yang pertama isu, okey. Current issue or symptom, okey. Kemudian kita ulas specific problem underpinning the issue, mana kita ulaslah sikit isu tu. Kita ulas sikit isu Yang ni saya cerita ni tentang research biasa bukannya kajian tindakan sebab kajian tindakan dia ada format dia pula Yang ni saya discuss tentang conventional punya research lah, kajian asas Okey, kajian tindakan dia ada lah, dia ada apa cycle 1 lah, cycle 2 lah, pemerhatian lah apa benda Okey. Yang ni saya refer yang research biasa tu Okey. Okey, kita tengok macam mana diulas isu tu pula. Tak apa, nanti saya share lah paper ni paper ROT Farhana ni. Memang dia share pun. Okey, yang ni dia dapat daripada reference dia lah. Okey, daripada reference dia, nampak Nampak Jelas doktor. Okey.
Student interest and achievement in science related subject. Okay, ni dia ulas lah. Okay, sebab dia nak tengok teacher preparedness maknanya kesediaan guru kesediaan guru terhadap implementasi STEM okay. So ni dia dapat daripada dia punya pembacaan dia lah dia dapat ni student interest and achievement related subject daripada dia. Okay, maknanya sekarang ni student interest and achievement maknanya pencapaian pelajar ni ada kaitan dengan kesediaan guru, ada. Okay, kemudian dalam artikel lain pula didapati kesediaan guru ni sebenarnya mempunyai korelasi yang agak tinggi lah significant correlation dengan cara dia mengajar lah teaching instructional efficacy. Okay, ni mari kita ulas lah kita ulas sikit daripada isu kita tadi lah. Okay. Kalau yang ulasan ni kita dah kaitkan IV dengan DV Dah kaitkan. Macam ni dia dah kaitkan lah. Sebab dia nak kaji tentang apa ni tadi science teacher preparedness, kesediaan guru sains terhadap implementasi ataupun pelaksanaan STEM kan di sekolah Okay. Mana dah kait dah situ. Mana kita dah tetapkan dah lah kat situ. Apa IV dan DV yang kita nak gunakan nantilah. Dan sebenarnya di akhir nanti sebenarnya dia nak propose instrumen lah. Okay, macam kita bukan nak propose instrumen pun. Kita tak buat model pun. Kita just nak tengok hubungan. Jadi propose solution ni kita nak tengok. Hubungan antara contoh kalau isu kita tadi adalah contoh fizik tadi, pelajar tak dapat nak tukar unit, maknanya kita punya propose solution tadi kita nak tengok hubungan antara unit tadi contohlah hubungan antara penukaran unit tadi unit measurement tadi dengan pencapaian dia semasa quiz ataupun pada peperiksaan akhir, contoh macam itulah. Apa benda yang kita nak kaji lah. Okay. Dah siap problem statement ni barulah buat objektif. Kebanyakannya okay, saya tak kata kat orang lain lah, kadang-kadang saya mesti kan. Tapi sebenarnya dari segi research ni, kita kena siapkan problem statement tu dulu. Baru boleh buat objektif. Ini kita biasa kita cari tajuk dulu. Lepas cari tajuk tu sakit kepala pula nak fikir objektif dah. Apa objektif dah? Dia sebenarnya kena tengok dulu problem statement dulu, buat dulu problem statement. Daripada problem statement tu nanti baru kita gariskan apa sebenarnya objektif kita nak. Kita nak tengok apa? Nak tengok hubungan ke, nak tengok korelasi ke? Apa kita nak tengok contohnya kalau kita buat kajian tindakan, kita nak tengok kita punya kaedah kita tu kita tengok kaedah kita tu berkesan tak? Kita buat dua grup kan. Macam saya tak berapa suka sangatlah. Saya bukan tak berapa suka. Kalau kita tengok paper-paper kita sebelum-sebelum ni pun kebanyakannya macam sama je semua tak? Penggunaan kaedah ni terhadap peningkatan pencapaian pelajar. Penggunaan kaedah ni untuk meningkatkan semua sama. Apa kata kalau boleh lepas-lepas ni kita buat lain sikit ke geng-geng KMKT kita ni. Geng-geng kita ni, research kita ni keluar sikit daripada tajuk tu. Buat instrumen ke. Instrumen simple-simple lah. Ataupun buat kaji hubungan yang lebih sikit ke. Bukan saya tak kata kajian tindakan tu tak bagus, tak ni, tapi kalau boleh kita buat lebih sikit, lain sikit lah daripada orang lain. In fact PLC kita pun lebih kurang je. Kalau tengok PLC kita pun lebih kurang tu jugalah. Penggunaan kaedah ni sebenarnya tak betul tu. Penggunaan kaedah-kaedah ni untuk ni, tapi buat paper PLC kan. Tapi tak apalah. Kita buat sikit-sikit. Okay.
Okey, ada soalan setakat tu? Ada soalan apa-apa? Okey, tak ada Tak ada, kita tengok apa lagi perkara objektif boleh Objektif tak perlu banyak lah. 1-2 objektif pun cukup lah. Satu objektif pun tak apa dah. Satu dua objektif pun tak apa dah. Sebab daripada objektif tu nanti kita akan dapat dia punya research question dan sebagainya lah. Okay. Macam yang saya sebutkan tadi lah, yang kita tengah discuss malam ni adalah tentang conventional research ataupun kajian asas. Sebab kajian tindakan dia ada dia punya format. Dia bukan dia format lah, dia ada dia punya garis panduan dia lah. Kalau tengok betul-betul kalau tanya bila saya discuss dengan saya pun supervisor dulu Dr. Oti tu, dia kata sebenarnya kajian tindakan ni tidak ada satu format yang khusus. Semua pengkaji cikgu-cikgu apa semua boleh bebas untuk menulis apa saja, dia kata. Tak ada format sepatutnya, tapi tak boleh lah. Itu dia punya pemikiran dia lah. Kalau kita di peringkat kita ni mungkin kita nak format dan sebagainya lah. Okey. Okay. Kita tengok dulu. Kalau ada sambil-sambil tu, kalau ada soalan boleh tanyalah. Tak ada masalah. Okey, seterusnya apa lagi? Dah, okey, problem statement dah settle. Okey, significant of study ni adalah kepentingan kajian. Sebab apa kita perlu buat kajian ni? Apa keperluan, apa pentingnya kajian ni? Kalau tak buat, sampai kita kena cakap macam ni. Kalau saya tak buat kajian ni, maknanya something akan berlaku. Sampai tahap tu lah. Significant of study. Okey? Contohnya kalau kajian tadi, yang fizik tadi, significant of study tadi, untuk kita nak pastikan ataupun kesan dia, kalau pelajar-pelajar ni tak dapat nak tukar unit, kesan dia nanti dia akan membawa kepada masalah kepada subtopik seterusnya dalam fizik. Itu significant study lah. Kita kena raise sampai macam tu lah. Lepas tu baru saya pergi pada objektif. Okay, objektif. Apa objektif dia? Okay. Dan seperti biasa, kalau dengar mana-mana kelas research pun, objektif mesti boleh diukur. Jangan kita raise satu objektif kajian, tak boleh nak ukur. Contohnya kita nak menguji tahap kefahaman pelajar ni, tapi tak boleh nak ukur. Tak ada alat, tak ada analisis yang boleh kita gunakan. Objektif mesti boleh diukur. Itu dia punya key dia. Okay. Daripada objektif tu nanti kita akan bentuk research question ataupun hipotesis. Okay. Hipotesis ni untuk mana-mana yang buat kajian secara kuantitatif. Kau guna mean, nak cari mean, nak cari apa ni, t-test, ANOVA, itu adalah hipotesis. Kalau kajian yang melibatkan kualitatif, macam buat survey, buat case discussion, buat apa ni, exploratory dan sebagainya tu tak perlu hipotesis. Okay. Data collection akan base kepada research question, data analysis pun bergantung pada research question. Okey, kita tengok contoh okey. Kita tengok contoh pula Ini semua ada kaitan ni. 5, 6, 7 ada kaitan dengan nombor 4 objektif. Okey. Okey tak ada soalan Boleh dapat tak setakat ni? Ke saya kecil laju? Boleh. Boleh lah. Kalau saya kecil laju, saya royak tak faham tu, bagi tahulah Sebab tadi jumpa dengan geng-geng IPG tadi tu, ialah dia baru first semester. Dia duduk ni lah. Tak tahulah buat apa satu semester ni, kata salah satu semester. Okey, objektif macam ni banyak objektif Tapi semua tu mesti boleh tak share lagi. Maaf. Okey. Okey
Tapi setiap objektif tu perlu boleh diukur lah maknanya boleh diukur To define the concept of the science teach preparedness towards STEM implementation, for example to generate item. Sebab yang dia ni dia nak buat instrumen dah, jadi dia kena generate item lah. Jadi ada alat untuk kita boleh ukur macam mana nak generate, to test. Okay, mana setiap objektif yang kita buat tu boleh diukur. Sebab tu saya cadangkan untuk research kita ni, untuk paper R&D tu tak kisahlah konsep kajian tindakan ke kajian asas ke, tak payah banyak objektif. Buat 2 objektif pun dah cukup dah. Okay, yang penting dua-dua objektif tu boleh dicapai dan boleh diukur. Itu yang penting. Daripada objektif tu nantilah kita boleh tentukan dia punya. Yang ni saya tak nak discuss lah sebab ni dah masuk research theoretical framework, conceptual framework tu. Dia akan pergi kepada research question ni. Setiap satu research question ni mesti ada alat ataupun tools yang boleh mengukur dia. Contohnya tadi kalau tengok objektif dia, to define the concept of science teacher preparedness. Itu dia punya objektif. Okay, so persoalan kajian dia adalah what? What is the concept? Itu soalan kajian dia. So sebab tu saya kata objektif dia mesti relate dengan research question, mesti relate dengan objektif. Kalau objektif dia untuk menentukan tahap pencapaian pelajar S1, T1 untuk mengukur tahap pemahaman topik organik pelajar S1 T1. Itu dia objektif. Persoalan kajian dia bagaimanakah? Itu persoalan kajian dia, bagaimanakah untuk mengukur. Macam ni dia punya persoalan kajian dia, apakah konsep yang dikatakan sebagai science teacher preparedness tu? Apakah konsep tu? Jadi nak tahu apakah konsep tu, dia kena buat interview dengan expert. Kualitatif lah tu. Okay? Dia kena buat document analysis. Document analysis adalah salah satu kaedah pendekatan kualitatif. Okay? Document analysis. Dicek lah dokumen apa benda, buku ke apa, ke laporan ke apa, untuk dia menjawab, untuk dia mencari jawapan what is the concept of science teacher. Okay? Macam kajian saya yang tahun lepas, PLC tak, tahun sebelum tu, 2018, saya buat tentang pentaksiran untuk inilah yang OBE yang baru ni. Saya gunakan document analysis. Saya gunakan soalan PSPM sebagai saya punya instrumentation tu. Soalan PSPM. Kita nak tengok soalan tu aras apa? C1 betul ke? Kita nak tengok betul ke kalau dalam CS kata soalan nombor 1 mesti aras dia paling tinggi C4. Betul tak C4? Kita nak tengok simple je tu. Itu dia punya instrumen, kaedah ataupun alat yang digunakan, instrumen yang digunakan. Dan data analisis dia yang untuk dia analisis, dokumen analisis, untuk dia analisis interview tadi dia gunakan systematic review. Systematic review ni maknanya dia check satu-satu lah dokumen tadi lah. Okay. Yang ni sebenarnya adalah kualitatif. Tak banyak kajian dalam kita punya matrikulasi kita ni, tak banyak buat. Sebab tu paper saya tak diterima. Paper saya tak diterima untuk peringkat matrikulasi sebab kebanyakannya yang dia masih beranggapan kajian mesti buat min, mesti buat T-test, mesti buat ADOVA. Sebenarnya itu adalah kualitatif. Okey. Yang kedua, research question pula. Research question yang kedua dia what juga. What are the item? Sebab dia nak buat instrumen kan. Dia nak tahulah apa item-item yang untuk mengukur teacher preparedness ni. Pun dia gunakan, masih lagi dia gunakan document analysis
dan juga interview with expert. Sebenarnya ANA ni dia gunakan kaedah mixed method. Gunakan kaedah mixed method. Jadi setiap satu objektif ni akan ada sekurang-kurangnya satu persoalan kajian, sebab daripada persoalan kajian tu nantilah kita akan tentukan apakah instrumen yang akan digunakan, apakah pendekatan yang akan kita gunakan, sama ada kuantitatif ataupun kualitatif, apakah data analisis yang akan kita gunakan, nak guna SPSS ke, nak guna SEM yang kita belajar itu ke, ataupun cukup sekadar kita buat systematic review je. Okey? Daripada situ penting contoh macam nombor 3. Dia nak tahu to what extent the instrument is a valid measure for assessing. Maknanya sekarang ni dia nak mengukur science teacher preparedness towards STEM implementation. Dia gunakan kaedah survey. Survey ni dah kuantitatif dah. Dia gunakan questionnaire. Jadi sekarang ni dia gunakan apa? CFA yang kita belajar itu. Dia gunakan content validity, dia gunakan face validity, dia gunakan construct validity, gunakan CFA. Okey ingat lagi tak itu yang kita discuss pasal face validity dengan content validity gitu. Kita guna yang saya kata kena cari 2 orang expert psikometri, 2 orang expert bahasa, 2 orang expert content kan. Itulah content validity dengan face validity tadilah. Okey. Jadi setiap research question tu mesti kita tallykan dengan apa instrumen yang kita nak guna dan juga apakah analisis yang akan kita gunakan. Maknanya kita dah decide daripada awal lagi apa kaedah yang kita akan gunakan. Okey? Ramai ni. Ada 15 orang. Okey Okey, ada soalan setakat tu? Ataupun bagilah saya, takut ada yang dah buat ke, dah ada rangka ke, bagi contoh-contoh kita boleh discuss terus lah. Contoh-contoh apa ni objektif dia, kita tengoklah kesesuaian macam mana, boleh ke tak. Systematic review tu macam mana tu? Systematic review tu macam kita macam mana dia panggil SLR tu, Systematic Literature Review. Maknanya kita baca beberapa artikel, daripada artikel tu kita buat summary. Contohnya artikel A apa tajuk dia apa dia punya ni artikel A, tajuk dia ni, apa IV dengan DV dia guna, apa dapatan dia dapat, apa analisis yang dia buat. Okey, lepas tu kita pergi pula artikel B. Artikel B tajuk dia apa? Apa instrumen dia guna? Apa IV dengan DV yang dia guna? Mana kita buat macam satu analisis lah untuk setiap apa ni? Artikel yang kita baca tu. Tu maksud dia lah. Tu kalau systematic literature review. Kalau dalam kes ni, bila kita buat interview contohnya ataupun kita buat dokumen analisis, kita mestilah ada benda yang kita nak tengok. Macam contohnya kita buat analisis ke atas soalan PSPM. Yang pertama kita nak tengok, betul tak soalan, kita tengok soalan 1 discuss chapter 1. Soalan 2 discuss chapter 2. Dan seterusnya. Okey, itu satu. Kemudian soalan 1 dia punya aras C2 contoh. Soalan 2 arasnya C3. Soalan 3 arasnya C4 contoh. Lepas tu perkara lain pula soalan 1 maknanya kita ada beberapa aspek yang kita tengok dalam dokumen tadi. Boleh tak? Itu panggil systematic review tu. Nampak tak? Betul tak? Boleh tak? Dia ada yang pernah baca tu, dia snowball tu lain Snowball ni dia gini, snowballing ni dia gini asas-asas snowball ni. Mak Saleh kan dia main salji kan. Tak? Dia main salji kan, salji tu kecil. Lepas tu dia golek tak? Dia golek lama-lama kita tak cerita katung kan. Lama kita golek tu salji tu makin lama makin besar tak? Tu maksud snowball tu. Jadi dalam artikel pula kita dapat satu artikel. Daripada satu artikel tu kita boleh dapat artikel-artikel lain pula yang ada kaitan dengan artikel yang pertama tu. Jadi kita punya pencarian kita makin lama makin besar. Tu maksud snowballing tu. Sebab tu bila kita nak buat kajian,
kita cari satu artikel yang kita namakan dia sebagai pilot article, yang mana pilot article ni, artikel tu hampir sama dengan artikel kita nak buat. Jadi daripada artikel tu nanti, di bawah artikel tu dia ada reference tak? Jadi kita boleh dapat reference hot lain, cerita-cerita hot lain lagi. Tu maksud snowballing tu. Dia tak sama dengan systematic review tu lain. Okay. Siapa kata tak boleh buat research tanpa responden? Ni tak ada responden ni. Tadi tu tak ada responden sebab dia hanya mengkaji dokumen. Kita panggil analysis dokumen. Bukan maknanya kita perlu buat kajian tu mesti ada responden tak? Okay. Boleh As? Boleh faham? Ya, boleh sebab saya nak galakkan biar kita jangan nampak satu ruang je. Mesti buat kajian tindakan. Kajian tindakan ni kan 20 tahun dah saya buat kajian tindakan ni. Saya masuk matrik tahun 2000 tu buat kajian tindakan dah. Takkan tahun 2021 dia duk main kajian tindakan lagi tak? Jadi biar grup kita ni biar boleh buat kajian-kajian yang lebih besar, yang lebih bagi impact. Boleh bagi impact pada unit dan boleh bagi impact pada pada college kita. Contohnya program. Bukan nak kata apalah kita buat program-program. Pernah tak buat satu kajian keberkesanan program tu. Macam orang mat tak apalah. Memang dia result dia tinggi semua dah. Jadi ada keberkesanan lah. Tak ada buat kajian macam tu. Okay. Kalau tidak tahu result tu program hot tamu, result pun lebih kurang tu juga, maknanya mungkin lah, tapi tak ada research, susah lah nak kata tak. Maknanya mungkin tak berapa berkesan program tu, mungkin lah. Maka kata tak sewa program. Doktor nak tanya. Untuk yang keberkesanan ni kan. Sebenarnya saya untuk yang kalau kita nak uji keberkesanan ni, apa yang objektif dia? Saya untuk keberkesanan ni macam dia memang diistimewa untuk keberkesanan. Macam mana nak mengukur keberkesanan macam tu? Ataupun daripada program tu kita boleh buat beberapa objektif. Macam saya sekarang ni kalau saya terfikir untuk kajian macam ukur program tu, objektif dia nak keberkesanan je. Adakah objektif selain daripada dia punya faham tak? Maknanya selain daripada keberkesanan. Keberkesanan tu memang ada instrumen dia ke atau macam mana? Maknanya kalau nak tahu program tu berjaya tak berjaya. Itu je lah. Macam kalau kita nak maksudnya itu kena pakai uji dia punya markah ke ataupun dia markah pun boleh. Survey pada pelajar tu pun boleh ke sebenarnya? Kita buat soal sidik pada pelajar di akhir program nak tengok dia punya feedback dia macam mana. Dia kata adakah pelajar ni dapat meningkatkan pengetahuan anda? Dia jawab ya. Contohlah kan. Maknanya salah satu jugalah tu, maknanya keberkesanan program jugalah. Salah satu lagi tengok result. Biasanya kita tengok result je lah, result akhir tu kan. Tapi result akhir pun kita tak boleh nak cakap dia berjaya sebab program pun tak boleh juga. Banyak faktor. Banyak faktor kan. Tapi sebab tu dalam kajian kita ada limitasi tu. Kan? Dia ada limitation tu. Maknanya kita tak boleh kata budak tahun ni result semua dapat A sebab kita buat program. Mungkin ya juga. Mungkin ya. Kan? Sebab tahun lepas kita buat program yang sama, tak ada apa-apa pun dia kata. Tapi tahun ni bila kita buat program yang sama, tapi banyak benda lah kena buat. Kena tengok student punya student yang masuk tahun lepas, student yang masuk tahun ni merit dia macam mana. Kan? Katalah merit dia sama, tahun ni buat program ni tak berjaya, tahun ni buat program ni berjaya. Mungkin lah kita boleh katakan lah. Tapi benda-benda yang besar lah, susah lah. Saya pun nak cakap jugalah. Tapi kebanyakan keberkesanan program biasanya kita ukur daripada survey. Daripada survey pun kita boleh ukur. Sama ada program tu berjaya atau tak berjaya. Sebab tu bila kita buat kursus apa kan, kita bagi questionnaire nak tengok keberkesanan dia. Boleh juga. Boleh juga. Okay. Sebab program
Yalah sebab banyak program kan. Budak pun ramai kan. Gitu. Okay. Kecuali kita buat daku bola kecil. Contohnya kelas kita. Kelas kita semester ni, kelas kita ni kita gunakan kaedah ni. Sebelum ni tak pernah guna pun. Tapi bila guna kaedah ni dengan syarat jumlah pelajar tu dia punya prestasi dia sama lah. Maknanya dia punya merit dia sama lah. Pelajar tahun ni dengan pelajar tahun depan merit dia sama. Bila kita buat program ni, result dia naik. Bolehlah kita katakan macam tu. Sebab tu pun sebenarnya untuk kajian tindakan tu je sebenarnya. Nak tengok keberkesanan tu je. Okey. Jangan memperlekehkan kajian tindakan di overseas kajian tindakan dia orang buat PhD tau. Dekat Malaysia tak ada. Kalau nak buat PhD pasal kajian tindakan mungkin boleh lah. Dia tak ada. Di Malaysia orang pandang lekeh benar kajian tindakan ni. Research action research ni. Di overseas dia orang buat PhD tau. Dengan kajian tindakan. So kajian tindakan ni terletak dalam mode kualitatif sebab dia buat kajian kes kan. Jadi jangan ingat kajian tindakan ni satu benda yang lekeh lah benda yang besar Okey, tak ada saya sambung lagi. Okey, saya pun tak nak buat lama. Tuan-tuan perempuan mesti ada hal lepas-lepas ni. Okey. Sambung sikit lagi. Okey. Okey, jap. Okey yang ni lah. Setiap research question akan ada alat untuk mengukur dia dan apakah data analisis yang akan kita gunakan. Okey, kalau kita guna survey, kita guna survey. Kalau kita gunakan kumpulan eksperimental kumpulan rawatan dengan kumpulan kawalan, kita gunakan kumpulan kawalan rawatan tu lah, eksperimental. Akan ada data untuk analisis dia lah. Okey, research design, contoh-contoh apakah kajian kita ni, apakah research design yang kita gunakan. Macam ni dia gunakan exploratory lah sebab dia nak explore Kita mungkin kita gunakan survey ataupun kita gunakan kajian kes ataupun kita gunakan dia panggil experimental. Tu contoh-contoh lah Okey. Kemudian sampling. Okey, sampling. Banyak jenis sampling biasa kita buat rawak lah kan. Random sampling Okey, ataupun purposive sampling lah. Dalam kajian tindakan, sampling ni tidak menjadi satu benda yang agak besar lah. Sebab dalam kajian tindakan ni dia tidak mengikut dia tidak terikat pada norm research lah. Macam maksud saya norm research ni kalau buat rawak gini kena buat. Kalau tak buat yang tak rawak ataupun purposive sampling kena buat gini. Kalau kajian tindakan ni tak kisah. Kita boleh buat kajian tindakan start daripada seorang pelajar sampai kepada beribu pelajar. Seorang pelajar apa boleh buat tau. Jangan ingat sampling mesti 30 orang. Satu kelas. Seorang boleh buat untuk buat sampling. Dia buat kualitatif. Boleh? Boleh juga buat kalau untuk kajian tindakan sebenarnya tak ada masalah. Ambil satu kelas, dua kelas yang kita ajar. Satu kelas rawatan, satu kelas kawalan, satu kelas rawatan. Tu kita tengok apa kesan dia. Sampling siapa tu? Ana. Apa tu? Okey dah, saya dah ni dah. Ana tak pasal tu. Mana tadi? Sampling Okey. Okey, tapi kalau kajian konvensional, sampling sangat penting. Salah sampling dia akan efek kepada result. Okey, dia banyak kesan dia. Sebab tu sampling penting.
Kalau macam hari tu kita discuss tentang SAM, dia mesti random sampling. Tak boleh buat purposive sampling, tak boleh buat convenient sampling. Dia mesti rawak. Tak kisahlah rawak mudah ke rawak apa benda Okay. Sampling penting kalau untuk kajian konvensional. Okay. Kalau untuk kualitatif tak apa. Sampling dia tak bertitik beratkan sampling. Macam tadilah, dia tak guna orang pun. Dia guna dokumen ni untuk sampling. Dia gunakan dokumen analisis saja. Itu pun dah kira sampling lah. Tapi dalam kuantitatif sampling sangat penting. Sampling okey. Kemudian nombor 11 expected main finding, macam kajian Ana ni sebab dia nak buat instrumen, jadi dia harapkan dia dapat produce satu instrumen lah. Kalau kita punya kajian kita nak tengok keberkesanan program yang kita buat, so itulah kita punya expected finding lah. Kita harapkan program yang kita buat ni memberi kesan yang positif lah kepada pelajar lah. Dan sebenarnya dalam kajian tindakan, katakanlah kita buat satu program, tiba-tiba kita jangkakan positif, dapat sebaliknya. Tak ada masalah. Sebab tu dalam kajian tindakan dia ada first cycle, dia ada second cycle. Dia berterusan. Okey, buat balik. Mungkin tukar sikit kaedah. Tengok balik result. Tak berjaya, buat balik. Third cycle. Tukar sikit kaedah. Tukar pendekatan. Okey, berjaya. Itu kajian tindakan. Sebab tu dia berterusan. Okay? Tapi yang kita terima paper-paper sebelum-sebelum ni, semua berjaya. Semua berkesan. Okey, memang betul lah. Bila satu kumpulan kita tak buat apa-apa, satu kumpulan kita buat, of course lah kumpulan yang kita bagi rawatan tu, dia mestilah ada kesan. Kan? Okey? Okey, seterusnya tu je lah kot. Saya rasa tak banyak, yang lain tak perlulah. Macam literature review tu tak, kajian tindakan memang tak ada literature. Pada 1 tahun tu saya menilai kertas kajian tindakan ada literature. Bukan kolej kita lah, kolej lain. Itu kajian tindakan tak ada literature. Kajian tindakan adalah satu kajian yang paling mudah untuk buat. Dia ada yang PDCA tu tak? Plan, do, check dengan action tak? Tu je, dia empat benda tu je mesti ada PDCA tu. Tapi kalau konvensional dia mesti adalah sedikit literature. Literature ni maknanya kajian-kajian yang orang dah buat sebelum ni. Itu dipanggil literature review. Kajian-kajian yang orang dah buat sebelum ni lah. Okey, kita tengok ROT Okey, ada soalan setakat tu? Tak ada lah kot. Ni tak ada, ni reference, expected, contribution, ni tak payahlah. Okey. So kalau boleh produce yang ni, kalau dah boleh produce yang ni, dalam satu line kertas saja, dah boleh menggambarkan the whole research kita sebenarnya. The whole research kita. Satu ni kita dah boleh nampak dah the whole research kita. Tak kisahlah kajian tindakan ke, kajian biasa, kajian yang biasa ke, tak kisahlah. Reference Kalau ikut kajian tindakan, reference pun tak ada. Kalau ikutkan. Kajian tindakan tak ada, reference pun tak ada. Sebab kajian tindakan adalah kajian yang kita buat untuk kita selesaikan satu isu kecil tu dalam kelas kita. Paling mudah kajian tindakan. Tapi saya menggalakkan lah kalau kawan-kawan saya kat sini ni, kita boleh buat kajian asas, lebih bagus. Terutama sekali bila kita nak uji atau kita nak tengok keberkesanan program-program yang kita dah buat. Keberkesanan program tu kita boleh tanya pelajar direct. Sebab kita buat kat pelajar, kita boleh tanya pelajar keberkesanan program tu.
Jadi next time kita tak payahlah kita nak buat program yang sama Okey. Oh, cukup 1 jam. Sebab saya janji 1 jam. Ada soalan setakat tu? Nak tanya doktor. Okey. Dari segi penulisan tajuk tajuk. Okey. Dia maksudnya tajuk tu dia ada syarat-syarat dia ke, ataupun kalau ikut pengalaman kan ada certain pensyarah dia tajuk ni macam ni, tajuk tu ada syarat ke ataupun kita bebas nak tulis tajuk tu, ayat-ayat dia tu? Tajuk tak ada syarat, tak ada apa-apa syarat lah. Tak ada kata mesti panjang ke kecil, panjang banyak ni. Biasanya yang saya tengok bila saya biasa jadi penilai kertas kajian, dia orang hadkan. Dia orang ada hadkan katalah 10 ke 15 patah perkataan. Tapi sebenarnya kalau ikut yang standard yang biasa dia tak ada kita tak boleh hadkan. Contoh macam buat thesis pun dia orang hadkan. Hadkan lepas tu tajuk mesti masuk benda-benda mesti ada perkara-perkara ni. Sebenarnya tak ada. Dia tak ada ni. Macam PLSA itu pun kita orang decide tak kisah. Asalkan tajuk tu menarik je, catchy je dia kata. Tak apalah. Sebenarnya tak ada apa-apa pun. Tajuk tu tidak mempengaruhi lah. Dari segi markah pun 1 markah ikut. Tak mempengaruhi lah. Okey? Ada lagi soalan? Ya. Doktor, Ya. doktor. Nak tanya saya kan bila menulis, saya macam confused lah bila kita nak menulis latar belakang kajian dengan penyataan masalah. Sebab apa? Bila dalam latar belakang kajian, kita sebenarnya dah masukkan isu kan. Lepas tu bila kita nak menulis penyataan masalah, kita menulis benda yang sama pula. Boleh tak doktor bagi tahu apa yang perlu ada dalam latar belakang kajian, dan penyataan masalah tu memang kita kena ada isu lah kan. Dalam latar belakang kajian tu perlu tak masukkan isu? Kalau kita masukkan isu, maksudnya kita akan menulis redundant dalam penyataan masalah. Terima kasih. Sebenarnya dalam ROT Plus tu, yang first tadi dia tulis overview of study. Overview of study tu latar belakang lah tu. Sebab tu dia separate overview of study dengan problem statement. Sebenarnya kita tak boleh masukkan problem statement dalam latar belakang. Latar belakang ni cuma cerita tentang kajian kita. Apakah kajian kita, apakah variable yang kita guna, just cerita pasal kita punya kajian. Kita tengok contoh sebab nak membezakan antara latar belakang ataupun sini dia tulis overview of the study, sama lah tu. Dia latar belakang dengan problem statement. Problem statement kita cuma cerita isu je. Isu, masalah dia apa dan bagaimana kita nak mengatasi masalah tu. Perancangan kita lah. Macam mana kita nak mengatasi masalah tu. Okey, tengok sekejap nak tengok perbezaan dia. Okey. Nampak tak? Okey, nampak. Sebab dia punya tajuk tentang STEM. Jadi dia cerita pasal STEM lah. Okey? STEM adalah satu worldwide issue. Okey, mengikut kajian oleh US ni. Dia tak cerita masalah pun. Due to the increased STEM workplace group, Malaysia also cerita pasal Malaysia pula. Dia cerita start daripada global, lepas tu dia cerita pasal Malaysia. Cerita pasal STEM saja. Dia tak cerita pun pasal masalah-masalah yang dihadapi. Okey? Kalau kita punya kajian, katalah contohnya kita nak buat kajian tentang contohnya macam tadi lah keberkesanan program kita. Kita jangan cerita pasal masalah lagi, kita cerita pasal program kita sendiri. Program tu telah dijalankan pada disertai oleh beberapa pelajar ni. Tak ada masalah pun, cerita secara umum apa yang berkaitan dengan tajuk kita. Dan bila masuk problem statement penyataan masalah, baru kita cerita pasal masalah. Jangan masukkan dalam latar belakang. Sebab tu kadang-kadang banyak saya tengok dalam latar belakang tu, panjang sangat latar belakang tu. Dia yang penting nak tengok problem tu. Okey, boleh lah Okey, thank you doktor. Okey. Okey.
betul. Bagus soalan tu. Sebenarnya banyak masukkan dalam latar belakang. Okey. Dalam kalau kita buat artikel pula, dia akan masuk dalam introduction. Itu cerita artikel, cerita lain lah. Ini cerita pasal research, penulisan research lain. Okay. Dalam artikel lain. Okay, ada lagi soalan? Semua okay? As? Ada soalan As? Saya tengok lepas ni As tak ada As. Balik tadi pun kat 7.30 dah balik tadi. Okey, tak apa. Doktor nak tanya soalan ni. Ada yang kata kalau latar belakang kajian ni kita pergi global dulu. Kita ceritakan, contohnya kalau kita nak kaji tentang Google Classroom kan. Jadi kita bagi tahu dulu apa dapatan yang Malaysia tu negara kedua paling banyak kegunaan tu kan, yang data tu. Lepas tu kita pergi ke konteks bawah Malaysia, barulah konteks matrikulasi. Boleh kau kalau gitu? Boleh. Kalau yang konteks as nak buat lah. Tapi kalau konteks yang kita nak buat R&D dalam ni, kita tak boleh pergi jauh sangat lah. Kita pergi umum Malaysia, terus kita pergi pada kita punya program lah. Sebab kita nak kaji benda yang kecil lah. Kita nak kaji benda yang besar. Tapi kalau macam macam as Linda nak buat PhD tu, kita kena cerita daripada global dulu. Global dulu dan baru kita cerita tentang Malaysia. Contoh macam saya buat tentang model pembelajaran, saya akan cerita tentang model pembelajaran kimia organik yang ada yang orang dah guna dekat negara luar. Kemudian kita akan pergi pada di Malaysia. Di Malaysia penggunaan model pembelajaran macam ni, itu baru kita pergi pada kita punya program kita lah. Itu cara ditulis lah latar belakang tu. Okey, sama juga macam penyataan masalah. Penyataan masalah pun gitu juga. Masalah tu global. Lepas tu dia pergi, masalah yang sama tu ada juga di Malaysia. Dan masalah yang sama tu ada juga di program kita. Selain daripada program lain, contohnya Azasi atau di program STP, ada juga masalah yang sama. Maknanya kita boleh katakan, maknanya bukan kita je lah yang menghadapi masalah tu. Semua orang menghadapi masalah tu. Contohlah. Pun sama juga. Nak cerita pasal problem statement pun daripada global pergi kepada kita lah lokal kecil . Okey. Okey, ada soalan? Okey doktor. Okey. Boleh. Boleh. So kalau tak ada apa-apa, mungkin kita ada session lepas-lepas ni lah. Ada banyak perancangan kita nak buat bengkel apa dan sebagainya ni. Cuma saya nak ucap terima kasih lah banyak-banyak sebab sebenarnya benda ni, grup macam ni saya dah lama sebenarnya saya nak mungkin salah satu daripada sumbangan saya lah. Saya nak bantu. Saya bantu orang di luar. Kenapa saya tak boleh bantu kawan-kawan saya kat dalam? Sedangkan saya banyak bantu orang kat luar. Jadi grup kita ni boleh kekal dan kita tak akan kacau grup-grup lain Maknanya kita tak kacau jatuh kuasa R&D college dia ada program dia. Kita buat dalam grup kita je, tak ada masalah. Siapa nak join tak ada masalah. Kita nak saya nak kalau boleh di KMKT ni kita budayakan research, terutama sekali kajian tindakan tu. Kita budayakan lah. Okey, sebab bila ada apa-apa berlaku apa-apa pun kita support dengan kita punya kajian. Kita tak adalah kata contoh macam mana ni Riza asyik rendah je ni kan. Saya nak juga buat kajian tu kan, kalau ada rakan-rakan yang sanggup kan. Cuma satu je, kalau pihak kolej boleh bagi saya data kemasukan pelajar satu Malaysia, saya rasa saya boleh buat. Saya boleh buat sebab saya rasa pembahagian pelajar tidak adil, tidak secara seadilnya bagi saya lah. Tapi saya tak boleh, saya cakap dari segi pemerhatian, bukan bercakap dari segi seorang researcher lah. Saya cakap dari segi pemerhatian. Kita boleh tengok.
Kalau diberi data-data tu dia tengok sebenarnya. Tak apalah, betul-betul habis kat sini je. Okay, so tak ada apa-apa Okay. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Terima kasih, Luangkan Doktor, masa. banyak. Ya, saya pun seronok. Okay, daripada petang tadi lagi